Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah berada di bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan ini sangat mulia? Bulan ini mulia disebabkan oleh lahirnya insan yang sangat mulia, iaitu junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada bandingan dengan makhluk yang lain. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penutup bagi segala nabi dan rasul. Itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sangatlah bersyukur kerana dengan adanya datangnya bulan Rabiul Awal, maka kita boleh menyambut Maulidur Rasul, iaitu menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini ialah bulan yang mana merupakan pengubat kerinduan kita kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini dapat mengingatkan kita kembali kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingati sirah baginda, mengenali baginda, meningkatkan semangat untuk sentiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah sebabkan apa? Sebabkan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dibandingkan cinta kita kepada baginda, maka tidak ada bandingannya cinta baginda dengan cinta kita. Kerana apa? Terlebih dahulu sebelum kita lahir, sebelum kita ada lagi di dunia ini, baginda terlebih dahulu mencintai kita. Kerana apa? Di dalam satu kisah yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi saudara-saudara yang syahid dalam perang Uhud, yang mana ketika itu baginda sedih melihat mereka, dan ketika itu juga baginda mengatakan kepada para sahabat yang baginda merindui saudara-saudara baginda. Jadi para sahabat bertanya kepada baginda, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang mereka semua adalah sahabat baginda, tetapi saudara-saudara baginda adalah orang yang tidak pernah melihat baginda tetapi beriman dan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tanya siapakah saudara-saudara baginda, maka dapatlah kita ketahui dan dapatlah kita mengetahuinya adalah diri kita, iaitu umat akhir zaman yang layak yang mana layak apabila kita mencintai baginda, kita menjadi saudara-saudara baginda, yang mana dirindui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mana tidak terkenal di kalangan orang-orang Arab jahiliah. Dan hari Isnin juga merupakan hari yang tidak terkenal bagi orang-orang Arab jahiliah. Akan tetapi bulan Rabiul Awal dan hari Isnin ini dimuliakan kerana apa? Kerana di dalam bulan tersebut dan di hari tersebut lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastinya akan dimuliakan. Bukan sekadar hari, bukan sekadar bulan, dan bahkan
perkara yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pakaian, pakaian, alat-alatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dimuliakan. Daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Isnin? Dan jawab baginda, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutuskan, dan hari aku diturunkan wahyu. Jadi di sini kita dapat kita dapat menelitikan ataupun kita dapat yang mana dengan adanya hari Isnin ini, dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meraihkan hari kelahiran baginda dengan apa? Dengan berpuasa. Itu baginda meraihkan hari kelahiran baginda. Dan kita sebagai umat baginda, ketika hari Isnin, ketika bulan Rabiul Awal, apakah tindakan kita untuk kita rasa bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebabkan itulah ulama-ulama kita telah mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Sambutan Maulidur Rasul ini adalah bertujuan untuk meraihkan atau lahirkan perasaan gembira kita ataupun bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan jahiliah, yang mana Arab jahiliah melakukan perkara kejahatan, yang mana ketika jahiliah dia melakukan perkara yang tidak memberi kemanusiaan, ketika itu lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka golongan Arab jahiliah yang mana tidak bertamadun, apabila marinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka saling berkasih sayang, mereka saling bersaudara, mereka tidak berbunuhan, mereka tidak melakukan sebarang kezaliman. Dengan apa? Dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah anugerah yang paling teristimewa, iaitu mana terlahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anugerah yang paling istimewa juga kepada kita adalah kita dilahirkan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin ceritakan tentang cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, cinta baginda begitu banyak kepada umat dan pengorbanan baginda begitu banyak kepada umat. Jadi cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat adalah cinta yang sempurna dan paling hebat, cinta yang agung, penuh rahmat, cinta yang berpanjangan hingga akhirat. Kata-kata ulama, yang mana ulama mengatakan kalau dikumpulkan dan dibandingkan kasih seluruh umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih belum dapat menandingi kasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dahsyatnya cinta baginda sehinggakan setiap kali solat tidak pernah baginda lupa dan tinggal untuk mendoakan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana apa? Ini kerana cinta baginda kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang mana keduanya cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ialah tetap mendoakan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun berulang kali baginda diseksa, walaupun berulang kali baginda dihina, walaupun berulang kali baginda dizalimi, akan tetapi baginda tetap mencintai umat baginda dan mengharapkan hidayah
daripada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada umat baginda. Supaya apa? Supaya umat baginda selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiganya, baginda sentiasa menangis untuk apa? Untuk umatnya, kerana memikirkan keselamatan umatnya akan azab akhirat. Yang mana ada satu kisah, pada suatu malam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika berada di samping Datina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana baginda berdoa, ya Allah, ampunkanlah Aisyah yang dahulu, yang akan datang, dan yang nampak dan yang tidak nampak. Dan jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha begitu seronok betul dengan doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu seronok dengan doa yang aku bacakan tadi? Jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana aku tidak? Seronok doa itu amat besar maknanya bagi diri aku. Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah doaku untuk umatku pada setiap malam. Jadi di situ kita dapat lihat betapa besarnya kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan setiap malam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud, berdoa, mengisi akan keselamatan, mendoakan keselamatan umatnya supaya terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini disebabkan cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara kita untuk membalas cinta baginda? Bagaimanakah kita untuk menjadi kekasih baginda supaya kita dapat membalas budi, dapat membalas pengorbanan baginda, dapat membalas cinta baginda? Kerana cinta baginda merupakan cinta yang tinggi, dan apabila kita mendapat cinta baginda, maka kita akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Jika kita tahu yang mana di akhirat kelak kita belum tentu dapat merasakan diri kita selamat dan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sebagai hamba yang biasa, hamba yang hina, hamba yang sentiasa dalam dosa, maka kita memerlukan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mendapatkan syafaat baginda, pastinya kita memerlukan kecintaan kita kepada baginda. Apabila kita cinta kepada baginda, maka baginda akan mengenali kita, baginda akan mengasihi kita. Jadi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengasihi kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengasihi kita. Jadi di antara cara-cara yang mana seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menggambarkan kecintaan beliau kepada baginda, yang mana dalam masa yang sama beliau sangat risau akan keadaan beliau ketika beliau mati, ketika dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilakah akan berlaku hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah yang engkau sediakan untuk hari kiamat? Lelaki itu menjawab, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di akhirat kelak engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka di sini menggambarkan apabila kita mencintai seseorang, kita akan bersama dengan orang tersebut di akhirat kelak. Maka kita tanyalah diri kita, di manakah cinta yang kita letakkan, di manakah idola yang kita idolakan? Adakah kita idolakan pemain bola sepak? Adakah kita idolakan artis-artis? Adakah kita idolakan golongan-golongan tertentu yang mana tidak dapat menjamin kita mendapat kehidupan dan keselamatan di akhirat kelak? Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya dan mestinya dan wajib kita ketahui, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapat memberi syafaat kepada kita, akan dapat membantu kita di syurga kelak. Jadi hadis ini
hadis ini sangat dicintai ataupun sangat disukai oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kerana kata beliau, inilah hadis yang paling aku sukai, biarpun amalan aku tidak seperti Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mudah-mudahan aku akan bersama dengan mereka di syurga kerana aku mencintai mereka. Jadi inilah kata-kata daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, yang mana dengan kata-kata ini dapat menggambarkan betapa gembiranya beliau mendengar hadis tersebut, dan yang mana hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini terdapat 4 cara bagaimana kita untuk meraih cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang pertamanya adalah kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah Melayu mengatakan, tidak kenal maka tidak cinta. Jadi jika kita tidak mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapat mengetahui akan sirah baginda, akan fizikal baginda, akan kepribadian baginda, akan akhlak baginda. Jadi apabila kita tidak mengenali baginda, kerana apa? Kita tidak mengenali. Okey. Jadi apabila kita ingin meraih kecintaan baginda, maka kita perlu kenal melalui sirah baginda. Kita perlu kenal dengan penceritaan daripada para ulama kepada kita tentang baginda. Apabila kita kenal baginda, maka kecintaan itu akan timbul dan suka itu pastinya akan timbul. Yang keduanya adalah mencintai ahli keluarga baginda, sahabat baginda dan pengikut-pengikut baginda. Kerana apa? Golongan-golongan ini adalah golongan yang mana sentiasa bersama dengan baginda, sentiasa mengikut akhlak baginda, sentiasa mengikut sunnah baginda. Dan pastinya golongan ini kecintaannya terhadap baginda sangatlah tinggi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat baginda, kita perlulah mencintai mereka, kita perlulah mengasihi mereka, kita perlulah menghormati mereka. Kerana apa? Kerana golongan ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga, kita mengamalkan segala sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita. Kerana apa? Setiap sunnah baginda akan ada rahmat dan hikmah di sebaliknya. Pastinya setiap sunnah yang kita lakukan akan memberi kebaikan dalam kehidupan kita, akan memberi kesihatan kepada diri kita, akan memberi rahmat, akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap sunnah yang kita lakukan, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengasihi kita dan memandang kita dengan rahmatnya. Yang keempat adalah sentiasa berselawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Selawat ini merupakan tanda kita membesarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan baginda, memuji baginda dan menambahkan kehormatan kepada baginda, yang mana pastinya baginda merupakan seorang yang sangat mulia, hamba dan insan yang teragung. Jadi dengan pujian daripada kita, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan memuji kita. Satu, kita berselawat kepada baginda, Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. 10 kali berselawat. Mungkin di dalam amalan-amalan yang lain, zikir-zikir yang lain, merupakan zikir-zikir yang lain mempunyai fadilat masing-masing. Apabila kita membaca zikir yang lain, ada fadilat khas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada zikir-zikir yang lain. Akan tetapi selawat, Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada kita. Tanda apa itu makna selawat adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada kita. Ada ulama mengatakan cukup dengan satu rahmat saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Jadi perbanyaklah kita sentiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak manakah kita perlu berselawat? Ada ulama mengatakan kita boleh berselawat begitu banyak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Selawat ini dapat memberi rahmat kepada kita. Jadi selawat yang mana satu hadis yang disampaikan oleh, yang mana perbualan antara seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ubay
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya ingin memperbanyakkan selawat untukmu. Berapa banyak aku harus berselawat untukmu daripada doaku?" Beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terserah kepada kamu." Sayyidina Ubay bertanya seperempat. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terserah kepadamu. Jika kamu tambah, itu baik untukmu." Sayyidina Ubay bertanya lagi, "Kalau setengah?" Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terserah kepadamu. Jika kamu tambah, itu baik untukmu." Sayyidina Ubay bertanya lagi, "Kalau 2/3?" Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terserah kepadamu. Jika kamu tambah, itu baik untukmu." Sayyidina Ubay bertanya untuk kali yang terakhir, "Kalau begitu, aku menjadikan doaku semuanya untuk berselawat ke atasmu." Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika demikian, pasti dicukupkan keperluanmu dan diampunkan dosamu." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi di sini ulama mengatakan, yang mana dengan hadis ini ulama mengatakan selawat kita boleh dilakukan dalam tempoh masa yang panjang. Walaupun sehari kita ingin melakukan selawat, semuanya selawat tetap dibolehkan. Walaupun kita berselawat setengah hari, tetap dibolehkan. Kerana apa? Dengan selawat kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan terhimpunnya segala doa di dalam selawat, iaitu dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena bulan Maulidur Rasul ini, saya mengajak para penonton semua untuk sentiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuhkan masa anda semua di dalam bulan Rabiul Awal ini dengan sentiasa membaca kisah-kisah junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenali segala sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita menambahkan lagi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian saja daripada saya. Harap ampun dan maaf atas segala salah dan silap. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Jadi sama-samalah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasalah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan baginda sebagai idola dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'anil ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nur yabdu min ma'anil ahmadi, wa barikun nur yabdu min ma'anil ahmadi, wa barikun nur yabdu min ma'anil ahmadi, fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib nendanya, Abu Talib pacitnya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama.
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan endanya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. وبريق النور يبدو من معاني الأحمد. راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد. وبريق النور يبدو من معاني الأحمد. وبريق النور يبدو من معاني الأحمد. وبريق النور يبدو من معاني الأحمد. في ليالي المولد، في ليالي المولد. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, pakcik paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah Ar-Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Wabarikun nuri yabdu min ma'anil ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Wabarikun nuri yabdu min ma'anil ahmadi. وبريق النور يبدو من معاني الأحمد. وبريق النور يبدو